Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam video sains tingkatan 5 KSSM, Teknologi Angkasa Lepas, 9.2 Sistem Penentu Sejagat, Global Positioning System, GPS. Standard pembelajaran 9.21 menjelaskan tentang sistem penentu sejagat GPS. 9.22 mengaplikasikan sistem koordinat GPS untuk tujuan navigasi. Okey, apa dia sistem penentu sejagat yang kita ringkaskan sebagai GPS? Jadi ini adalah satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Ini adalah sistem ataupun rangkaian satelit di mana kita tahu GPS berfungsi sebagai pandu arah moden di darat, laut dan udara serata dunia. Sebagai dalam pembuatan peta dan pengukuran tanah. Ini adalah fungsi GPS lah. Dan gambar ini menunjukkan rangkaian satelit yang ada. GPS juga berfungsi mengikut 3 segmen. Yang pertama, segmen kawalan. Yang kedua, segmen angkasa. Dan yang ketiga ialah segmen pengguna. Anda boleh rujuk gambar sebelah lah, rangkaian satelit. Segmen angkasa di bahagian atas, segmen kawalan di bahagian kiri, dan yang bahagian kanan ialah segmen pengguna. Kita tengok dulu yang pertama, segmen kawalan. Terdiri daripada stesen kawalan utama, stesen kawalan utama alternatif, dan yang ketiga antena arahan dan kawalan, dan yang keempat stesen pengawasan. Jadi isyarat yang diterima oleh stesen pengawalan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama. Jadi isyarat yang telah diterima daripada stesen pengawalan akan dihantar ke stesen kawalan utama yang ni lah, yang mula-mula ni lah, yang akan menjanakan mesej navigasi. Seterusnya, maklumat akan dihantar daripada antena bumi ke satelit. Dia ada antena dia akan hantar ke satelit. Termasuklah posisi satelit GPS. Seterusnya, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS. Dan yang seterusnya, data atmosfera dan almanak. Apa dia almanak? Itu adalah terbitan tahunan berbentuk informasi dan selalunya disusun mengikut turutan takwim. Itulah data almanak. Segmen angkasa pula. Terdiri daripada suatu rangkaian satelit. Dan satelit GPS ini mengorbit bumi pada ketinggian lebih kurang 20,000 km. Orbit satelit GPS dikenali sebagai orbit separuh segerak bumi kerana tempoh orbit dia adalah kurang daripada 12 jam. Minimum GPS menggunakan 4 buah satelit yang dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi bumi. So, kita perlukan 4 GPS supaya kita dapat memenuhi satu rangkaian dunia. Jadi, maklumat dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS ialah yang pertama, posisi satelit GPS. Yang kedua, masa isyarat itu dihantar. Segmen pengguna
Pengguna GPS ialah sesiapa saja yang menggunakan alat-alat penerima GPS seperti telefon pintar kita lah, ya. Jadi bagaimanakah format dia ditulis, ya? Bagi menentukan lokasi bagi suatu tempat ada dua cara. Yang pertama, darjah, minit dan saat. Ringkasan dia DMS. Darjah, D untuk darjah, M untuk minit, S untuk saat. Okey, yang kedua darjah desimal, DD, ya, diringkaskanlah, ya. Jadi contoh kat sini, ya. Ini adalah contoh koordinat GPS dalam format penulisan DMS, darjah, minit dan saat, ya. Jadi kamu boleh bacalah, ya, kedudukan Georgetown Pulau Pinang ni, ya, iaitu 5 darjah, 26 minit, ya, 25 saat ke utara. Ni N ni utara. Okey, seterusnya 100 darjah, ya, 18 minit, 32 saat ke timur. Itu adalah kedudukan Georgetown Pulau Pinang, ya. So ini adalah contoh koordinat GPS dalam format penulisan darjah desimal. Ya, jom kita baca je lah, ya. 27.1748194, ya. Dan 78.04421944 adalah kedudukan Taj Mahal India, ya, mengikut format darjah desimal, ya. Okey, kita nak tengok asas koordinat GPS, ya. Okey, ini adalah garisan ataupun anak panah orange ni adalah garisan yang memisahkan antara utara dan selatan, ya. Dan garisan ini kita labelkan sebagai X dan dia adalah garisan khatulistiwa iaitu latitude. Okey, garisan warna pink purple ni, ya, yang menuju ke atas ni adalah kita anggap sebagai garisan Y yang memisahkan antara, ya, barat di sebelah kiri, timur di sebelah kanan. Dan ini adalah garisan Greenwich iaitu longitude. Okey, latitude dan longitude ni kita boleh kelaskan, ya. Okey, latitude adalah garisan X, ya, yang mendatar ni, dan longitude adalah garisan yang menegak iaitu garisan Y. Okey, nilai positif bagi latitude adalah utara, manakala bagi longitude adalah timur, ya, di sebelah kanan, ya. Okey, yang sebaliknya, ya, maknanya kalau utara bahagian atas adalah positif, manakala di bahagian bawah selatan adalah negatif bagi garisan latitude, ya. Manakala bagi longitude pula, ya, sebelah kanan adalah timur positif, maka sebelah yang bertentangan lagi iaitu sebelah kiri barat dianggap sebagai nilai negatif. Okey. Ini adalah contoh, ya, koordinat GPS sebuah sekolah menengah kebahasaan Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak, ya, direngkakan sebagai PPP, ya, yang terletak di Jerantut, Pahang, ya. Jadi ini adalah rajah petanya bersama nilai koordinat yang tertera di bahagian atas, ya. Jadi macam mana kita nak baca dia? Okay, kita tengok contoh yang pertama lah yang melibatkan sekolah yang terletak di Jerantut, Pahang ini, ya. Jadi kita tengok koordinat lokasi dia, ya. Ada satu nilai yang panjang, ya. Kalau kita tengok yang bahagian pertama ni dia ada nilai N, ya, N utara, dan yang satu lagi bahagian ni ada nilai E iaitu timur east, ya. Okey, ini adalah peta sekolah tersebut. Ini adalah rajah, ya, bagi sekolah tersebut, ya. Jadi macam mana kita nak baca? So kita bahagikan nilai tersebut, ya. So yang bahagian pertama ni, ya, terletak di utara, ya, iaitu pada garisan X iaitu di utara, ya. Manakala yang nilai yang bahagian satu lagi ni adalah terletak di Y, ya, garisan Y iaitu timur, ya. Jadi nilai ni dalam format DMS, darjah, minit, saat. Jadi macam mana kita nak baca, ya?
Jadi daripada nilai koordinat ni ya, kita boleh bacalah ya 3 darjah 52 minit 55.9 saat ke utara. Ni utara north ya. Manakala nilai yang satu lagi ni 102 darjah 31 minit 16.0 saat ya, terletak di timur. So itulah cara kita baca koordinat ya lokasi sekolah ya. Sekolah Menengah Kebangsaan Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak Jerantut Pahang. Jadi mudah untuk kita carilah ya. Okey, contoh kedua pula ya, ini adalah lokasi planetarium negara Kuala Lumpur ya, terletak di Kuala Lumpur ya. Ini adalah rajah dia. Ini adalah simbol bagi planet tersebutlah ya. Okey, kita nampak di sini ada dua koordinat lokasi ya. Satu ni ya, kita nampak ada nilai N, ada nilai E. Okay, yang bahagian bawah ni hanya ada nilai titik perpuluhan sahaja ya. So dia bagi cara untuk kita baca ya kedua-dua format GPS inilah ya. Jadi format yang pertama yang bahagian atas ini adalah format ya koordinat bagi DMS ya. Dan kita bahagikan terus ya nilai tersebut ya. Yang pertama ni adalah garisan latitude ya. Jadi cara kita baca 3 darjah 8 minit 22.04 saat terletak di utara. Okey, ini pada garisan latitude ya. Dan yang sebelah kanan ni pula 101 darjah 41 minit 22.53 saat ke timur. Ini timur east ya. Yang ni adalah garisan longitude. Okay, ini adalah koordinat yang pertama lah, format yang pertama ya. Cara kita baca lah ya. Okey, koordinat format yang kedua iaitu DD ya, darjah desimal ya, yang bahagian bawah ni ya. So 3 kita baca sajalah 3.139456 darjah ya. Yang ini adalah pada garisan latitude dan di sebelah satu lagi ya 101.689593. Ini pada garisan longitude ya. Jadi nilai positif ya bagi nilai latitude ini ya mewakili pada hemisfera utara ya. Manakala nilai positif mewakili longitude ke timur ya. Nilai ni macam mana kita tahu positif? Dua-dua ni positif sebab tak ada tanda negatif. Kalau tak ada tanda apa-apa tu menunjukkan dia positif. Kalau dia bernilai negatif, akan diletakkan tanda negatif di awalnya lah ya. Jadi ini adalah nilai positif mewakili longitude ke timur garisan Greenwich ya. Ini cara baca. So ada dua format kat sini ya. DMS dan DD ya. Okey, begitu juga contoh yang ketiga ni kita ada dua juga format tapi kita nampak ada tanda negatif ya pada format yang kedua ni. Yang ini adalah Copacabana ya yang terletak di Rio de Janeiro di bahagian Eropah sana ya. So ada dua format ya yang kita boleh baca koordinat lokasi dia lah ya. Jadi yang pertama yang bahagian atas ni adalah kamu nampak je ada tulis E ke, ada tulis N ke, ada tulis W ke, itu semua adalah nilai dalam DMS. So yang part pertama ni, bahagian pertama dia akan tulis sama ada N ataupun S. N adalah utara, S adalah selatan. Okey, yang bahagian yang kedua dia akan tulis sama ada E ataupun W. E adalah timur, W adalah west, adalah barat. Nilai barat. Jadi kalau nampak ada tanda seperti di atas ni, kamu dah tahu dia adalah format DMS. Jadi kita baca dia lah. 22 darjah 58 minit 14.60 terletak di selatan ya, selatan garisan latitude. Nampak S tu selatan, south ya. South juga selatan, S tu juga dalam bahasa Melayu pun mula dengan huruf S ya. Okey, di sebelah dia 43 darjah 10 minit 5.651 ya, saat ke barat. W ni west, barat ya, pada garisan longitude. Jadi kalau kamu nak kenal nilai dalam DMS, dia ada letak nilai sama ada kalau yang bahagian pertama ni utara ataupun selatan, N ataupun S. Kalau di bahagian yang kedua ni ya,
sama ada dia letak E timur ataupun W barat ya. So itu adalah format DMS ya. Okey, format yang kedua ya, ini adalah untuk DD, darjah desimal. Cuba kat sini ya, berlainan dengan contoh satu tadi, yang tu positif kan, dia tak ada apa-apa tanda. Okey, yang ni dia ada tanda merah ni ya. Sengaja saya warnakan merah lah ya. Menunjukkan itu adalah nilai negatif ya. Jadi nilai negatif ya mewakili latitude pada hemisfera selatan ya. Ni nilai dia lah. Kita baca je lah, negatif 22.970.722 ya, pada garisan latitude ya. Ni di bahagian selatan lah ya. Dan yang kedua ni negatif 43.182365 di garisan longitude ya, mewakili longitude ke barat bagi garisan Greenwich. So di sini memang ada dua format yang kita boleh baca lah ya. Tapi kamu tak perlu guna dua-dua lah, guna salah satu sudah memadai ya. Cuma nak tunjukkan sini contoh ya. Cara kita nak baca koordinat sama ada dalam format yang pertama DMS ataupun format yang kedua DD ya, darjah desimal ya. Jadi apa kegunaan GPS ya? So kegunaan dia banyaklah ya. Antaranya penetapan jam global ataupun tempatan yang piawai, makna sama standard ya satu dunia. Sama ada dari segi bidang telekomunikasi ya, pengangkutan ya, dan fenomena alam ya. Yang kedua ya, sebagai navigasi penunjuk arah destinasi, iaitu pergerakan daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Kita nak pergi mana-mana senang ya. Kita tak tanya orang pun, kita boleh baca ya koordinat ya yang menunjukkan arah sesuatu tempat ya, memudahkan untuk pergerakan kita lah. Okey. Ini kita gunakan aplikasi dalam telefon pintar ya, antaranya lah ya. Okay, yang ketiga, navigasi dalam kegunaan pelbagai jenis pengangkutan ya, udara, laut dan darat ya. Ini yang bekerja dalam industri ke, yang terlibat secara langsung ke, memudahkan dari segi pergerakan juga ya, dari segi pengangkutan dan sebagainya. Okey, seterusnya ya, ketenteraan ya. Bagaimana nak tembak tepat ya, kawalan pemerintahan ya. Dan juga dalam bidang ketenteraan, dalam bidang tentera itu secara amnya lah ya. Jadi pun menggunakan GPS ya dalam aplikasi seharian mereka ya. Dan yang seterusnya, pemetaan ya, juga digunakan dalam membuat peta dunia ya, bagi mendapatkan satu peta yang standard lah ya, seluruh dunia secara global ya. Contoh kegunaan GPS, ini contoh dia lah ya, iaitu kita gunakan untuk tujuan navigasi dalam pelbagai jenis pengangkutan ya, seperti pengangkutan darat ya, laut, udara dan angkasa lepas. So contoh aplikasi navigasi ni ya, yang menggunakan koordinat GPS ni adalah yang biasa kita guna dalam handset kita ya. Yang ini adalah Google Map ya. Dan yang sebelah ni adalah Wave. Ni yang biasa kita guna dalam aplikasi telefon pintar kita yang ada sekarang ya. Itu sahaja daripada cikgu ya. Terima kasih kerana sudi menonton ya. Cikgu harap video ini dapat membantu kamu kefahaman ya dalam tajuk 9.2 ini ya. Bagaimana kamu nak menentu dan membaca GPS yang selama ni kamu memang dah familiar, dah biasa menggunakannya ya. Jadi sebagai tanda sokongan pada cikgu, tekanlah butang like ya, dan butang notification dan subscribe bagi yang belum lagi berbuat demikian. Terima kasih daripada cikgu. Jumpa lagi untuk video seterusnya ya. Dan jika kamu suka video ini, bolehlah share dengan kawan-kawan di media sosial kamu yang lain. Assalamualaikum. Everything changes.